Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan peluang, kesempatan dan kesungguhan kepada kita untuk berada dalam satu program dan juga dalam majlis-majlis ilmu. Jadi pagi ini kita nak sambung perbincangan berkenaan adab-adab membaca Al-Quran, iaitu pada muka surat 55 bab yang ke-6. Kita masuk bab yang ke-6. Jadi bab ini merupakan bab yang paling utama daripada penulisan kitab At-Tibyan ini. Inilah bab yang paling utama. Jadi sebahagian adab-adab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang ke-6 ini sebenarnya banyak daripadanya sudah disebutkan dalam bab-bab yang lepas. Jadi dalam bab sebelum ini kita bincang berkenaan dengan adab penghafal Al-Quran, adab pembaca Al-Quran, yakni secara khusus melibatkan orang-orang yang tertentu, adab guru penuntut Al-Quran. Jadi dalam bab yang ke-6 ini Imam Nawawi nak bincang secara umum, itu adab-adab membaca Al-Quran. Jadi yang pertama sekali yang utama pembaca Al-Quran perlulah ikhlas, seperti yang kami telah utarakan sebelum ini. Jadi syarat yang pertama ataupun adab yang pertama ialah hendaklah ikhlas, yakni dia membaca Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan cara kita berinteraksi dengan Al-Quran sehinggalah kita dapat mencapai tahap memahami makna-makna Al-Quran, dapat mentadabbur makna-makna Al-Quran, seterusnya membawa kita beramal dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Itu kemuncaknya. Jadi sebab tu seseorang yang baca Al-Quran, dia kena faham maksud membaca Al-Quran dan dia kena ikhlaskan niat membaca Al-Quran. Jadi dia tidak boleh menyeleweng daripada adab yang pertama lagi. Sebab kalau dia menyeleweng pada niat dia tak betul, maka maksud daripada membaca Al-Quran yang merupakan kitab hidayat kepada manusia tidak akan tercapai. Dia tidak akan dapat panduan hidayat daripada Al-Quran. Bahkan apa yang dia dapat hanyalah kebaikan-kebaikan yang bersifat sementara, yang bersifat duniawi. Kebaikan-kebaikan yang bersifat pendek sahaja kebaikannya. Sebagai contoh, kita tengok bagaimana masyarakat orang-orang Islam membaca Al-Quran, pelbagai cara mereka membaca Al-Quran
sebab berbeza dari segi adab. Ada orang yang daripada awal lagi dilatih, dididik oleh ibu bapa mereka, Al-Quran adalah sebagai panduan hidup. Jadi bila kamu belajar Al-Quran, hendaklah kamu belajar sehingga ke peringkat yang tertinggi, peringkat sehingga faham Al-Quran. Ada juga yang hanya belajar Al-Quran sekadar untuk dapat baca, sekadar untuk dapat baca. Sebab suasana di sekitar masyarakat sekeliling semua berlumba-lumba untuk baca Al-Quran. Jadi dia takut ketinggalan. Biasa situasi ni ada di setengah-setengah tempat. Ada persaingan sebenarnya di kalangan sekumpulan masyarakat, terutamanya anak-anak mereka. Mereka rasa malu kalau anak-anak tu tak boleh baca Quran, sebab dia tengok orang lain semua boleh baca Quran. Jadi dia dia bagi penekanan kepada anak-anak dia supaya belajar baca Al-Quran. Jadi bila sudah dapat baca Al-Quran, terhenti sampai situ. Budak tu pun kadang-kadang bila sudah semakin dewasa, sudah semakin sibuk, tinggal Al-Quran sebab dia rasa dia dah boleh. Dia sudah boleh baca Al-Quran. Jadi apa perlunya lagi dia memahami kandungan maknanya? Dia sekadar baca saja. Sekadar baca saja, ramai yang seumpama ni. Ada juga setengah-setengah pihak yang ketika muda, ketika remaja, dia tidak ada peluang untuk mendalami Al-Quran, untuk belajar baca Quran. Jadi bila sudah berusia, ketika tu baru dia boleh baca Al-Quran. Tapi penumpuannya hanya sekadar baca. Jadi bila boleh baca, bila sudah khatam, dia sudah berpuas hati. Tahun lepas dia khatam pula, sekadar khatam bacaan. Bila khatam tu dia buat majlis besar-besar, dia buat majlis kita kata grand, macam-macam majlis. Sekadar khatam bacaan sahaja. Sebab ini satu kelebihan, ini satu satu benda yang berbeza lah, yang suka kalau orang lain tahu apa yang dicapai olehnya. Banyak begitu dalam masyarakat kita. Jadi maksud untuk mentadabbur Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran tidak tercapai. Al-Quran sekadar untuk dibaca semata-mata, terhenti setakat tu. Sebab apa? Sebab bermula daripada niat. Dia bermula daripada niat lagi. Niat baca Al-Quran untuk hidayah. Sebab tu kita baca awal kitab dulu. Awal kitab ni tilawah Al-Quran ni bukan semata-mata tilawah, bukan semata-mata baca. Baca ni nak dapat petunjuk, nak beramal dengan kandungan Al-Quran, nak mengenali Allah Subhanahu wa taala, nak menjauhkan diri daripada syirik, nak mengenali maksud sebenar tauhid. Sebab tu ramai orang yang mengatakan dia ahli Al-Quran, dia ahli Al-Quran. Betul lah, dari segi bacaan ni memang comel bacaannya. Tetapi pada masa yang sama dia bergelumang dengan perkara-perkara yang syirik. Jadi kenapa dia tak nampak benda tu syirik? Kenapa dia tak nampak benda ni benda muhdatsat, benda-benda baru yang bercanggah sebenarnya dengan kandungan Al-Quran? Sebab dia tidak pergi secara mendalam menyelusuri makna Al-Quran, tadabbur, memahami kandungan maknanya. Bagi dia sudah berpuas hati boleh memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang ramai. Bagi dia orang ramai khusyuk, menangis kerana bacaannya. Itulah kemuncak dakwahnya. Itu satu perkara yang sebenarnya tidak lagi kita memberikan hak yang sebenar kepada Al-Quran. Setengah-setengah tu dalam bab membaca Al-Quran ni, dia nak bertanding dari segi lafaz panjang. Kalau boleh baca Fatihah satu lafaz, itu baru hebat.
bau hebat. Jadi bila kita apa ni yang bertadarus ke apa-apa, ketika tu dia naik syekh. Dia naik syekh, dia baca ayat-ayat yang panjang satu lafaz sahaja. Satu lafaz saja, sehingga kadang-kadang nampak sangat takalluf, susah. Susah dia nak apa ni, dia nak persembahkan bacaan tersebut. Sebab kadang-kadang setengah tu nak cari, nak dapatkan perhatian manusia. Jadi sebenarnya ikhlas membawa kita kepada memahami, mengenali kandungan makna Al-Quran dan membawa kita beramal dengan Al-Quran. Ahli Al-Quran yang sebenar ialah orang yang membaca dan beramal dengan Al-Quran, bukan terhenti pada sekadar bacaannya sahaja. Hal ini terutamanya bagi mereka yang lunak suaranya, lunak suaranya, dia sangat mudah terkena, terpedaya, diuji dengan masalah ikhlas dalam membaca Al-Quran ni. Tak apalah. Jadi ini yang pertama sekali. Yang kedua, adab yang kedua ialah galakan bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Jadi Imam Nawawi sebutkan di sini alat untuk bersiwak. Bersiwak ni gosok gigi lah. Jadi dia kata pandangan yang terpilih berkenaan siwak ialah alatnya adalah kayu daripada pokok arak. Harus juga untuk menggunakan segala jenis kayu dan alat yang boleh membersihkan seperti kain kasar, pokok ishnan dan sebagainya. Jadi dalam masalah siwak ni, lepas ni Imam Nawawi bincangkan berkenaan fiqh masalah fiqh dalam bersiwak. Jadi kenapa dituntut merupakan adab untuk kita bersiwak sebelum membaca Al-Quran? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salati. Kalau tidak kerana membebankan umatku, tentu aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali nak salat. Jadi kalau kalau dalam salat kita sebenarnya dituntut untuk bersiwak kerana kita nak pastikan lisan kita, mulut kita ni berada dalam keadaan yang terbaik, yang tidak mengganggu jemaah orang-orang lain di sebelah kita. Begitu juga dalam bacaan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah zikir yang paling afdal, yang paling mulia. Al-Quran adalah zikir yang paling mulia. Jadi sudah semestinya dibaca dalam keadaan mulut yang bersih lebih baik daripada membaca dalam keadaan mulut kita kotor dan berbau. Cuma masalah siwak ni dia tidak terhad sebenarnya dengan kayu sugi tu. Dengan kayu sugi, pokok arak tadi. Sebab maksud bersiwak ialah nak bersihkan mulut. Nak bersihkan mulut daripada kotoran, daripada bau. Jadi apa-apa sahaja alat yang digunakan untuk membersihkan mulut, gigi ni, itu dikira sebagai siwak. Walaupun tidak dengan kayu, kita guna buah gigi, kita guna ubat gigi. Itu sebenarnya sudah memenuhi maksud siwak. Bahkan kalau dari segi tahap kebersihannya, boleh jadi buah gigi itu lebih bersih lagi daripada kayu itu sendiri. Sebab helaian-helaian bulu pada buah gigi itu rasanya lebih halus dan lebih mudah untuk membersihkan celah-celah gigi berbanding kayu itu sendiri. Wallahu a'lam lah. Tapi secara zahirnya saya rasa buah gigi jauh lebih berkesan berbanding kayu tu. Berbanding kayu. Ada setengah-setengah orang yang dia beramal bersiwak ni secara dari segi surah sahaja.
Surah sahaja. Dari segi maksud, dari segi maksud bersiwak tu dia tidak dia tidak utamakan sangat. Dia yang penting dari segi surah ada bentuk amal bersiwak tu. Jadi sebelum baca Al-Quran dia genyeh sikit mulut dia tu. Dia genyeh gosok sikit mulut itu dengan kayu tadi. Dari segi kebersihan, dari segi keberkesanannya wallahu alam lah sejauh mana. Ada juga yang beramal secara surah lagu tu. Tak apalah. Tapi ini bukan bermakna kalau orang itu tidak bersiwak maka dia tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak. Walaupun dia baru bangun tidur, mulut dia masih penuh dengan kotoran, bau-bauan, dia boleh juga terus membaca Al-Quran. Cuma lebih afdal, lebih baik dalam keadaan dia sudah membersihkan mulutnya. Tak apalah. Yang kedua, yang ketiga, galakan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Digalakkan kepadanya untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci, sekiranya yakni suci daripada hadas, suci daripada najis. Sekiranya dia membaca dalam keadaan berhadas, hukumnya adalah harus berdasarkan ijma' muslimin dan hadis tentangnya begitu banyak serta dimaklumi. Baca dalam keadaan berhadas, yakni hadas kecil. Imam Haramain berkata, tidaklah dikatakan bahawa dia telah melakukan suatu perkara yang makruh, tetapi dia meninggalkan perkara yang lebih utama. Yakni kalau dia baca Al-Quran dalam keadaan berhadas, tidak bermakna perbuatan itu makruh. Cumanya dia telah meninggalkan perkara yang lebih utama. Lebih utama, dia perlu berwuduk terlebih dahulu, bersuci terlebih dahulu, kemudian barulah dia membaca Al-Quran. Jika dia tidak mendapati air, dia hendaklah bertayamum. Wanita yang beristihadah dalam tempoh suci, hukumnya sama seperti orang yang berhadas. Ini bagi wanita yang keluar darah istihadah dalam tempoh yang suci, mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi sini mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, wanita yang beristihadah dalam tempoh suci hukumnya sama seperti hukum orang yang berhadas, maknanya boleh baca Al-Quran. Jika darah tu darah istihadah, bukan darah haid. Untuk darah haid lain pula hukumnya. Dapat kita baca dulu. Orang yang berjunub dan haid pula, ni orang yang berjunub dan orang haid. Berjunub sama ada lelaki, haid ni istilah perempuan. Haram bagi kedua-duanya untuk membaca Al-Quran. Haram. Orang yang berjunub dan haid haram bagi kedua-duanya untuk membaca Al-Quran, sama ada sepotong ayat atau kurang daripada itu. Sepotong ayat ataupun kurang daripada itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillah dengan maksud membaca Al-Quran. Alhamdulillah saja. Tidak habiskan satu ayat. Itu pun sudah haram hukumnya. Ini mengikut mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun harus bagi mereka untuk melalukan Al-Quran di dalam hati tanpa melafazkannya, lalu saja. Maknanya baca lalu ni baca dengan hatilah. Maknanya tidak, lisan dia, lidah dia tidak bergerak untuk menyebutkan setiap huruf yang dia tengok pada mushaf ataupun yang diingat dalam hafalannya. Mulut tak bergerak, lalu saja dalam hati, baca dalam hati. Mereka juga dibenarkan melihat mushaf sambil lihat, sambil melalukan ayatnya dalam hati. Tengok saja mushaf sambil melalukan ayat dalam hati. Ni benda suka juga nak buat ni dia. Ulama muslimin bersepakat tentang keharusan tasbih, tahlil
tahmid, takbir, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir yang lain bagi orang yang berjunub dan didatangi haid. Zikir-zikir selain daripada Al-Quran, okay. Nak tasbih ke, nak tahmid ke, takbir ke, selawat ke, yang itu tak apa. Itu diharuskan. Yang tidak boleh adalah Al-Quran. Ulama mazhab kami berkata, begitu juga apabila orang itu berkata kepada seseorang, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ni satu ayat daripada surah Maryam. Ayat yang ke-12, wahai Yahya, terimalah kitab itu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh. Jadi dibaca ayat sana, sedangkan niatnya bukan untuk membaca Al-Quran. Contoh, niat dia nak suruh ambil Al-Quran. Kebetulan nama sahabat dia tu Yahya. Dia pun panggil Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Bukan dengan niat nak baca Al-Quran. Dalam keadaan dia tu sedang berhaid. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalau dengan niat tidak nak baca Quran, dengan niat arahan, dengan niat memberikan arahan kepada kawannya yang bernama Yahya, maka hukumnya harus. Samalah juga dengan perkara lain yang seumpamanya. Contohnya lagi, mereka berkata apabila dilanda musibah, kedua-duanya, yakni orang berjunub dan wanita berhaid, kedua-duanya diharuskan untuk mengucapkan ayat berikut apabila tidak berniat membaca Al-Quran. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja'. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya jualah kami akan kembali. Jadi kalau baca sebut ayat ni dalam keadaan ditimpa musibah, walaupun dia berhaid, walaupun dia berjunub, maka diharuskan. Sebab niatnya bukannya nak baca ayat Al-Quran. Niatnya nak istirja' sahaja. Ulama mazhab kami daripada Khurasan berkata, ketika ingin menaiki kenderaan, ni contoh-contoh lagi, harus mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini bagi orang berjunub dan berhaid boleh baca ayat ni, tapi dengan niat nak naik kenderaan, bukan niat nak baca Al-Quran. Dan juga ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekiranya mereka berdua tidak berniat untuk membaca Al-Quran, bacakan Rabbana atina ni semata-mata doa, bukan dengan niat baca Al-Quran. Jadi kalau begitu diharuskan. Kalau dengan niat selain baca Al-Quran, maka orang berjunub dan orang berhaid boleh baca Al-Quran. Bukan bermakna bila dia berhaid, naik kenderaan tu, nak bawa kereta, dia tak baca doa. Dia tak baca doa ni, dia baca terjemahan sahaja. Subhanalladzi, baca maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedangkan kami sebelum ini tidak berdaya untuk menguasainya. Dia baca terjemahan sahaja, dia tak baca lafaz yang Arab sebab dia sedang berhaid. Begitu juga lelaki yang sedang berjunub, tidak. Dia boleh baca tapi dengan niat baca doa, bukan dengan niat baca Al-Quran. Sekiranya mereka berdua tidak berniat untuk membaca Al-Quran, kata Imam Al-Haramain, jika orang yang berjunub mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, sekiranya dia berniat membaca Al-Quran, maka dia berdosa. Itu hukumnya, walaupun satu patah bismillah, alhamdulillah. Sebab bismillah, alhamdulillah ni salah satu daripada ayat-ayat Al-Quran. Sekiranya sebaliknya, jika dia berniat zikir atau tidak berniat apa-apa, maka dia tidak berdosa. Orang yang berjunub dan haid juga diharuskan untuk membaca ayat Al-Quran yang telah dimansuhkan bacaannya, seperti asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Tak apalah. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i banyak lagi sebenarnya benda-benda yang perkara yang yang kaedah-kaedah yang diketengahkan untuk mengelakkan orang yang berjunub
orang yang berhadas. Orang yang berhadas, begitu juga dalam masalah sentuh mushaf, membaca Al-Quran dalam keadaan suci, begitu juga menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Jadi banyak kaedah-kaedah yang diperkenalkan untuk mengelakkan kita sentuh Al-Quran dalam keadaan kita berhadas. Sebagai contoh, untuk supaya kita tidak berdosa, tapi Al-Quran itu kita nak bawa. Jadi kita kena niat tidak bawa Al-Quran. Kita niat bawa sampul surat dalam Al-Quran, ataupun kita letak duit. Kita letak duit not, okay, RM10. Lepas tu kita bawa. Walaupun kita dalam keadaan berhaid, dalam keadaan berhadas, kita boleh pegang. Sebab kita niat bawa duit, bukan niat bawa Al-Quran. Jadi banyak cara-cara, kaedah-kaedah yang seperti itu yang selalu kita dengar. Jadi sebenarnya apa yang disebutkan di sini adalah pandangan mengikut satu mazhab yang kita perlu hormati. Dan di sana juga ada lagi pandangan yang lain yang sebenarnya jauh lebih mudah dan lebih munasabah lah, lebih munasabah. Itu seperti yang disebutkan selalu oleh Maulana kita atau Syekh kita dalam masalah ni. Pandangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebenarnya jauh lebih relevan dan terkedepan. Jauh lebih relevan dan jauh lebih terkedepan. Tidak timbullah isu nak letakkan duit di celah Al-Quran untuk mengelakkan kita yang berhadas, kita yang berjunub nak pegang Al-Quran. Tidak timbul masalah tu, sebab bagi Imam Bukhari, wanita yang berhaid boleh baca Al-Quran, boleh sentuh Al-Quran, boleh. Jadi tak timbullah masalah nak melalukan Al-Quran di dalam hati tanpa melafazkannya, lalu sahaja tanpa melafazkannya. Susah sebenarnya. Dan kalau tengok pandangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ni, sebenarnya memperluas sekali lagi ruang-ruang untuk Al-Quran itu dibaca. Kalau tidak, orang kafir susah. Orang kafir susah untuk mendekati Al-Quran, untuk melihat Al-Quran. Sebab daripada awal lagi kita kata, awak tidak boleh pegang mushaf ni kitab suci, kitab yang tidak layak untuk dipegang, disentuh oleh golongan yang bernajis. Innamal musyrikuna najasun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut orang musyrik ini orang yang kotor, najis, yakni akidahnya. Jadi tak boleh sentuh. Jadi pada masa yang sama sebenarnya ia menjauhkan lagi mereka daripada Al-Quran. Begitu juga orang yang berhaid, semakin lama dia berhaid mengalami masalah tu, maka semakin lama dia meninggalkan Al-Quran. Semakin lama dia meninggalkan Al-Quran, apatah lagi jika dia tu pelajar tahfiz, penghafal Al-Quran. Tapi sebenarnya masalah ni apa yang disebutkan dalam kitab ni tidak diamalkan bagi pelajar-pelajar hafizah. Biasanya di tempat-tempat pusat pengajian dipakai pandangan Al-Imam Al-Bukhari, ataupun dia kata itu situasi darurah. Kalau dia berhaid selama seminggu, dia tak belajar Al-Quran, dia tak hafal Al-Quran, maka sukar bila dia sudah suci untuk untuk teruskan, untuk sambung hafalannya. Dia kena undur balik, dia kena ulang balik apa yang telah ditinggalkan selama seminggu. Seminggu ni satu tempoh yang sudah memadai untuk dia lupa keseluruhan hafalannya. Jadi dia nak nak pergi ke depan, nak sambung lagi bacaan baru, hafalan baru, tersekat, tergantung. Jadi orang lain, lelaki boleh tamat hafalan dalam tempoh 3 tahun, perempuan boleh jadi 6 tahun ataupun lebih. Kalau pakai pandangan yang mengatakan tidak boleh baca Al-Quran
bagi wanita yang berhaid. Jadi sebenarnya masalah ni selesai kalau kita semua ikut pandangan Al-Imam Al-Bukhari. Lepas tu adab yang seterusnya membaca Al-Quran dengan bertayamum. Ini juga untuk memastikan kita berada dalam keadaan berada dalam keadaan suci. Dan ini khusus bagi orang yang tidak ada air. Jadi disunatkan untuk dia bertayamum. Tak apalah. Lepas tu adab yang keempat, yang kelima, galakkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan khusus. Galakkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan khusus. Ini juga adab, bukannya satu ketetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan ulama menggalakkan bacaan Al-Quran dilakukan dalam masjid, karena masjid mempunyai nilai kebersihan dan kemuliaan tempat serta kelebihan yang lain, iaitu i'tikaf. Kerana setiap orang yang duduk dalam masjid perlu berniat i'tikaf, sama ada lama atau sekejap duduknya. Jadi kalau masuk ke masjid, kita baca Al-Quran, maknanya kita melipat gandakan lagi, menambahkan lagi amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mula-mula masuk ke dalam masjid, dia hendaklah berniat i'tikaf. Adab ini sepatutnya diambil perhatian dan disebarkan. Berkenaan membaca Al-Quran di dalam tempat mandi, para salaf berselisih pendapat pada hukum makruhnya. Maknanya baca Al-Quran di tempat mandi. Tempat mandi tidak sama dengan tempat buang air. Tempat buang air, bilik mandi ataupun tempat mandi. Bukannya tempat tempat buang air, bukan tandah. Ulama kami berkata tidak makruh. Ini dari segi fiqh lah. Pandangan ini dinukilkan oleh imam yang disepakati ketinggian ilmunya Abu Bakar bin Al-Munzir dalam kitab Al-Ishraf, dan Ibrahim An-Nakhai dan Malik, serta turut merupakan pendapat Atha. Manakala ramai juga yang menghukumkannya makruh. Antaranya Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abi Dawud meriwayatkan pandangan tersebut daripada beliau, serta turut disampaikan oleh Ibnul Munzir daripada sekelompok tabi'in. Lepas tu disebutkanlah nama-nama tabi'in yang mengatakan makruh baca Al-Quran di tempat mandi. Di tempat mandi. Setengah-setengah tempat, setengah-setengah rumah diasingkan tempat mandi dengan tempat buang najis. Diasingkan. Setengah-setengah tempat, setengah-setengah rumah sekali. Situlah bilik mandi. Dalam bilik tu ada tandas, ada tempat buang najis. Jadi Asy-Sya'bi berkata makruh membaca Al-Quran pada 3 tempat. Tempat buang air, tempat mandi, tempat buang air, dan kawasan mengisar gandum. Ini pandangan lah. Wallahu alam kenapa dia katakan kawasan mengisar gandum ni makruh. Berkenaan membaca Al-Quran di jalanan, pendapat terpilih ialah harus dan tidak makruh apabila pembacanya tidak menjadi lalai dan leka. Jika dia menjadi lalai dan leka daripada bacaan Al-Quran tadi, hukumnya adalah makruh. Sebagaimana Nabi tidak suka Al-Quran dibaca oleh orang yang mengantuk kerana takut bacaannya tersalah. Tak apalah, ni masalah yang sangat-sangat simple sahaja, sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Ini bergantung kepada keadaan seseorang itu. Dan lebih baik sebenarnya jika dia boleh beramal dengan Al-Quran di mana-mana sahaja. Sebab jika nak pastikan berada di tempat yang seperti masjid seumpamanya, barulah kita beramal membaca Al-Quran, takut-takut kita menyukarkan dan membuatkan masyarakat jadi rasa susah, rasa terbeban, rasa berat untuk membaca Al-Quran.
Jadi sebenarnya dalam masalah tempat membaca Al-Quran, Nabi SAW benarkan di mana-mana sahaja, selain tempat buang air. Sebab Nabi dalam satu hadis, bila Nabi nak masuk ke tandas, nak buang air, Nabi buka, Nabi cabut cincin baginda yang ada tertulis Allah, lafaz Allah. Jadi begitu jugalah Al-Quran. Tidak sepatutnya tidak sepatutnya dibaca di tempat seumpama itu. Sebab itulah Al-Quran ni tak molek kita buat dia jadi ringtone. Okay. Sebab takut-takut bila kita masuk ke tandas ada orang call, jadi ya bunyi itu bacaan Al-Quran. Jadi itu tidak sepatutnya berlaku. Dalam bab bacaan Al-Quran di mana-mana tempat sahaja dibolehkan. Adab yang seterusnya, galakan bagi pembaca Al-Quran di luar solat untuk menghadap kiblat. Ini pembaca Al-Quran di luar solat untuk menghadap kiblat, digalakkan sahaja, bukan bermakna diwajibkan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, khairul majalis mastuqbila bihil qiblah, sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat. Dia disarankan duduk dengan khusyuk, tenang dan tenteram, serta menundukkan kepala. Tidak tunduk pun tak apa. Okay. Tidak tunduk pun tak apa. Cuma tunduk tu sebab nak tengok pada mushaf. Dan tunduk kepala ni simbol isyarat kepada tenang, isyarat kepada khusyuk. Tapi tidak semestinya begitu. Cara duduknya ketika sendirian tetap perlu mengelokkan adab dan merendah diri seperti dia duduk di hadapan gurunya. Inilah cara yang paling sempurna. Jika dia membaca Al-Quran secara berdiri, mengiring, di tempat tidur, atau dalam apa jua keadaan yang lain, maka ia adalah harus dan dia mendapat pahala. Namun kurang berbanding dengan cara yang pertama tadi. Kurang ni dari segi adab saja. Kurang ni bukan bermakna kurangnya pahala, disebabkan yang ni baca dalam keadaan duduk, ni baca dalam keadaan berbaring, nak tidur, tidak. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Itu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri, duduk dan semasa mereka berbaring, mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Jadi dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan kepada kita untuk berzikir dalam semua keadaan. Disebutkan qiyaman, qu'udan wa 'ala junubihim ni nak menyatakan zikrullah ini dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Berdiri pun boleh, duduk pun boleh, mengiring pun boleh. Telah sabit sebuah hadis dalam kitab As-Sahih daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke pangkuanku ketika aku didatangi haid, lalu baginda membaca Al-Quran. Jadi hadis ini jelas menunjukkan baginda membaca Al-Quran dalam keadaan bersandar dekat pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat yang lain disebutkan yaqra'ul Quran wa ra'suhu fi hijri. Baginda membaca Al-Quran dalam keadaan kepalanya berada di pangkuanku. Maknanya baginda berbaring ataupun mengiring, meletakkan kepala di pangkuan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh. Ini perbuatan Nabi, sunnah Nabi yang menunjukkan kepada kita betapa luahnya, betapa mudahnya nak membaca Al-Quran ini. Nak membaca Al-Quran tidak ada satu protokol yang khusus, yang tetap, yang kita mesti patuhi, tidak.
Sebab ayat ni menjadi asas. Allazina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan ni menjadi asas kepada kita. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inni aqra'ul Qur'an fi salati wa aqra'u 'ala firashi." Sesungguhnya aku membaca Al-Quran dalam salat dan di tempat tidur. Di tempat tidur. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha pula katanya, "Inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala as-sarir." Sesungguhnya aku membaca hizibku, yakni bacaan Al-Quran mengikut hizib yang kita sebutkan sebelum ni, ketika berbaring mengiring di tempat tidur. Berbaring mengiring di tempat tidur. Cumanya kalau pegang mushaf, pastikan kita tidak tertidur dalam keadaan masih memegang mushaf, takut terlepas jatuh atas latar ke, itu tidak sesuai, tidak baik. Okay. Tapi kalau dia hafiz Quran, dia ingat Quran, maka mudah bagi dia dalam apa situasi sekalipun. Kalau ada mushaf tadi, ataupun kalau pegang handphone ketika nak tidur, jadi pastikan kita tidak tertidur dalam keadaan masih memegang mushaf. Pastikan tutup dengan baik, barulah kita tidur. Itu adab-adabnya lah. Lepas tu galakkan memulakan bacaan Al-Quran dengan memohon perlindungan isti'adzah. Dengan memohon isti'adzah, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adab yang sudah maklum. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah kamu terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Daripada syaitan yang direjam. Sebab syaitan nak sangat manusia ni sesat, menyeleweng daripada Al-Quran. Jadi bila dia baca Al-Quran, bila manusia itu baca Al-Quran, sebenarnya dia mendekatkan diri kepada hidayah. Jadi itu satu perkara yang sangat tidak disukai oleh syaitan. Jadi sebab tu mereka berusaha untuk menjauhkan manusia daripada bacaan Al-Quran. Jadi sebab itulah bila kita baca Al-Quran, kita perlu elakkan diri daripada berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan. Itulah beberapa adab yang kita sempat baca dan bincang pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar kepada kita untuk beramal. Jadi seterusnya ini kita sambung kemudian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma